Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini. Kita masih lagi dalam bab 6 tingkatan 5. Kita lihat kepada 6.4 langkah-langkah pembentukan Malaysia. Jadi kelas kita hari ini objektifnya adalah untuk menjelaskan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Maksudnya kita nak tahu bagaimanakah proses-proses yang dilakukan sehingga Malaysia dibentuk. Okey. Kita lihat pertama sekali, selepas keadaangan penubuhan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961 di Hotel Adelphi di Singapura, apa yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman ialah beliau telah cuba untuk pergi melawat ke negeri-negeri yang dicadangkan untuk bergabung membentuk Malaysia, iaitu ke Sabah dan Sarawak pada Jun 1961, serta beliau telah pergi ke Brunei pada tahun yang sama, bulan Julai, untuk menerangkan konsep, tujuan dan juga matlamat penubuhan Malaysia. Seterusnya, proses yang dilakukan adalah selepas lawatan dibuat, berlakulah penubuhan jawatan kuasa Perundingan Perpaduan Kaum ataupun JPPK pada bulan Julai 1961 di Singapura. Tugas JPPK ini adalah untuk, yang pertama sekali adalah untuk menerangkan kepada orang ramai berkaitan dengan konsep, tujuan dan apakah matlamat penubuhan Malaysia. Selain itu juga JPPK ini juga adalah untuk mengumpulkan pandangan penduduk dan juga menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia nanti. Seterusnya, ditubuhkan Suruhanjaya Kobot pada 16 Januari 1992 untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak dan juga Sabah. Mereka yang menyertai Suruhanjaya Kobot ini kalikukan diketuai oleh 3 orang pegawai British, iaitu yang pertama adalah Lord Kobot, Sir Anthony Abel dan juga Sir David Wetherston. Manakala rakyat tempatan yang menyertai Suruhanjaya ini adalah Datuk Wong Po Ni dan Tan Sri Ghazali Syafi'i. Okey, dan Suruhanjaya ini adalah untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia, serta membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada pihak British nanti berkaitan negara yang baru dibentuk. Kemudian salah satu lagi langkah yang dibuat selepas itu adalah penubuhan jawatan kuasa antara kerajaan pada bulan Ogos 1962. Okey. JAK ini telah dianggotai oleh wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu daripada Britain, Sabah dan Sarawak, dan dipengerusikan oleh Lord Lansdowne, iaitu Menteri Negara bagi Tanah Jajahan, dan dibantu pula oleh Timbalan Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, iaitu Tun Abdul Razak. Seterusnya, sebelum penubuhan, adanya rombongan PBB di Sabah dan Sarawak pada bulan pada 16 Ogos hingga 5 September 1963. Rombongan PBB ini kalau kita tengok hadir ke Sabah dan Sarawak untuk sekali lagi membuat tinjauan, kerana ketika ini kalau ikutkan pada bulan Disember 1962, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak telah bersetuju membentuk Malaysia pada 31 Ogos 1963. Disebabkan oleh desakan daripada Filipina dan Indonesia, menyebabkan keadaan tersebut ataupun apa yang telah dirancangkan tersebut terbantut. Malah pada 30 Julai hingga 5 Ogos telah diadakan satu persidangan di Manila yang akhirnya membentuk Mafilindo, dan dalam perbincangan tersebut mereka bersetuju untuk memanggil wakil PBB membuat tinjauan untuk mengesahkan bahawa rakyat Sabah dan Sarawak juga bersetuju dengan pembentukan Malaysia. Dan wakil Malaysia ke PBB ketika itu telah membentuk
UNMM ataupun United Nations Malaysian Mission untuk sekali lagi membuat tinjauan, dan telah dibentuk oleh Setiausaha Agung PBB ketika itu, iaitu UTAN. Okey. Dan wakil-wakil PBB datang, dan akhirnya tinjauan tersebut mengesahkan bahawa Sabah Sarawak juga bersetuju dengan pembentukan Malaysia ini. Maka disebabkan kelewatan tersebut, pembentukan Malaysia telah diisytiharkan pada 16 September 1963. Sepatutnya pembentukan Malaysia adalah pada tarikh yang sama dengan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1963. Jadi Suruhanjaya Kobot telah membentangkan perlembagaan baru sekiranya pembentukan Malaysia menjadi kenyataan. Antara perkara yang telah dibentangkan, pertama sekali, perlembagaan Malaysia harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Seterusnya, Sarawak dan Sabah diberikan kuasa menentukan dasar immigration macam yang terdapat dalam Keputusan 20 Sabah dan Sarawak. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Jaminan terhadap hak dan kedudukan Bumi Putera Sabah dan juga Sarawak. Memberikan nama Malaysia kepada negara yang baru dibentuk. Menentukan tarikh penubuhan Malaysia. Okey, so itu saja kelas kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan ini akan dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu kepada pelajar sekalian. Sekian, terima kasih.